rakaat sebelum Jumat. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW salat 4 rakaat dan panjang di dalam salatnya itu. Dalam panjang salatnya itu kata Imam Ghazali, yakni dikarenakan kita membaca surat Kahfi, rakaat pertama Taha, kemudian Yasin, dan juga Al-An'am, Kahfi, Taha dan Yasin. Kalau mampu nak berbuat sedemikian, maka adalah perkara yang baik. Kalau tidak, maka surat Yasin. Kalau tidak, 4 rakaat itu tetap digalakan, walaupun apa saja surat yang dibaca. Faham tu? Ada 4 rakaat sebelum Jumat. Dan juga digalakan membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat dan juga hari Jumat. Malam Jumat dan juga hari Jumat disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa membaca surat Kahfi pada hari Jumat dan riwayat yang lain malam Jumat juga, maka akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kakinya sampai ke langit dan akan berkekalan sampai minggu hadapan atau 7 hari. Ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang membaca surat Al-Kahfi. Kemudian amalan yang kedua, memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Dalam hadis, berbanyaklah kamu berselawat kepadaku pada malam Jumat dan juga hari Al-Jumat. Malam Jumat dan juga hari Al-Jumat. Di antara adab bila mana khatib naik ke atas mimbar, kesibukan kita di masjid ketika khatib itu belum naik, maka boleh apa saja, nak berzikir, nak baca Quran, nak berselawat, apa saja diperbolehkan. Tapi bila mana khatib naik ke mimbar, maka tak seorang pun dibenarkan untuk bercakap ataupun berzikir ataupun membaca Quran. Makna daripada khatib naik ke mimbar itu adalah bila mana khatib sudah mula untuk berkhutbah. Yani bukan ketika khatib sedang naik ke mimbar. Adapun ketika khatib sedang naik ke mimbar, dia adalah diperbolehkan bila mana nak meneruskan bacaan Qurannya ataupun nak berdoa. Disebabkan salah satu tempat yang mustajab doa pada hari Jumat adalah ketika khatib sedang naik ke atas mimbar. Demikian bila mana menjawab adzan, ketika khatib duduk di antara di mimbar selepas mengucap salam, maka tetap kita menjawab jawaban adzan, tidak dikira perkara yang dilarang. Tapi khatib bila mana naik alhamdulillah, maka tak dibenarkan sesiapa pun bercakap-cakap kepada sesiapa pun juga. Nampak orang bising, jangan kita pun nak mengeluarkan kata-kata untuk menegur kepada sesiapa yang ingin ditegur ketika khatib naik ke atas mimbarnya. Bercakap walaupun teguran adalah tidak mendapatkan fadilah daripada al-Jumu'ah, kecuali dengan isyarat. Dengan isyarat macam dengan tangannya, yang penting tidak dengan lafaz. Allahu a'lam. Kecuali kalau kita masuk ke masjid khutbah, kalau khutbahnya khatib yang berkhutbah dengan bahasa yang kita tak faham, dengan bahasa Cina umpamanya, atau dengan bahasa Tamil umpamanya, atau orang Cina atau orang Tamil yang Muslim tak faham bahasa Melayu, khatibnya berkhutbah dalam bahasa Melayu, maka dalam hal ini mereka yang hadir pada masjid pada hari Jumat, khatibnya menyampaikan bahasa yang tak dipahami, barulah orang ini boleh menyibukkan diri dengan hal yang lain, dengan berzikir, dengan membaca Quran, ataupun dengan apa saja hal-hal ibadah, tapi bukan bercakap-cakap kosong. Sebab dia nak dengar pun tak faham. Maka dalam hal ini al-fuqaha mengatakan boleh menyibukkan diri dengan berzikir. Atau khatib berkhutbah, speaker mati tak boleh dengar yang belakang sana, pun juga mereka menyibukkan diri dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.